Perayaan Halloween pada malam 31 Oktober yang disinonimkan dengan tema ahli sihir, hantu dan makhluk jahat yang hodoh adalah satu perayaan yang menjadi trend hampir ke seluruh dunia. Apakah simbolik sebenar di sebalik perayaan ini? Adakah ia adalah festival hanya untuk bersukaria semata-mata? Sejarahnya bermula sejak abad ke-5 sebelum Masihi. Terdapat satu tradisi dan kepercayaan bangsa Celtic di Eropah Timur yang pada hari ini merupakan di negara Ireland, United Kingdom dan juga utara Perancis, yang mana mereka memiliki perayaan Samhain pada ketika akhir bulan Oktober. Bangsa Celtic mempercayai pada malam perayaan Samhain iaitu roh dan hantu akan bertebaran di dunia. Ia hampir sama seperti kepercayaan masyarakat Cina pada perayaan hantu lapar, perayaan Bon Odori di Jepun, perayaan Hindu Bali pada perayaan Hari Nyepi. Perayaan Samhain ini adalah merupakan perayaan paganism, yang mana pada hari tersebut para dukun mereka akan membina api unggun suci yang besar, di mana mereka akan berkumpul ramai-ramai untuk membakar sebahagian tanaman dan haiwan sebagai korban kepada dewa-dewa Celtic. Semasa perayaan itu, orang-orang Celtic memakai kostum yang biasanya terdiri dari kepala dan kulit binatang, dan mereka berusaha untuk memberitahu hajat dan doa harapan masing-masing. Menjelang pada tahun 43 Masihi, kerajaan Rom telah menakluk sebahagian besar wilayah Celtic. Selama 400 tahun mereka memerintah tanah Celtic, dua perayaan asal Rom digabungkan dengan perayaan tradisional Celtic Samhain. Yang pertama adalah Feralia, suatu hari pada akhir Oktober. Orang Rom secara tradisinya merupakan hari memperingati kematian. Yang kedua adalah hari menghormati Dewi Rom iaitu Dewi Pomona, yang dikenali sebagai Dewi Buah dan juga Dewi Pokok. Simbol Pomona adalah apple, dan penggabungan perayaan ini ke dalam Samhain mungkin menjelaskan tradisi apple bobbing yang diamalkan sehingga ke hari ini di dalam perayaan Halloween. Pada 13 Mei tahun 609, Paul Boniface keempat menetapkan hari menghormati semua orang Kristian yang mati berperang kerana agama di Rom. Paus Gregory ketiga kemudian memperluaskan festival ini untuk merangkumi semua orang suci serta semua orang yang mati kerana agama, dan memindahkan perayaan itu dari 13 Mei hingga 1 November. Pada abad ke-9 Masihi, pengaruh agama Kristian telah menyebar ke tanah Celtic, di mana secara beransur-ansur bercampur dan menggantikan upacara di dalam perayaan Celtic. Pada tahun 1000 Masihi, gereja mula merayakan hari All Souls Day pada 2 November bagi memperingati dan menghormati orang mati. All Souls Day dirayakan sama dengan Samhain, dengan unggun api yang besar, perarakan dan berpakaian kostum sebagai orang suci, malaikat dan juga syaitan. Perayaan ini mula disebarkan sebagai All Hallow Eve dan akhirnya menjadi Halloween. Sejarah perayaan ini berlaku sinkretism dan asimilasi di antara fahaman pagan yang dibawa ke dalam gereja. Amalan ini turut berkembang di Amerika dan turut dipromosikan ke dalam bentuk hiburan, fiksyen dan fashion dengan gambaran sesuatu perayaan yang menyeronokkan. Kini perayaan ini dianggap sebagai satu festival yang sekular, yang mana seakannya tidak ada kaitan dengan kepercayaan agama. Walhal sejarahnya yang panjang bermula dengan kepercayaan agama pagan. Kini anak muda-mudi Islam juga tidak kurang mula menyambut perayaan ini. Ingatlah sesuatu perayaan itu adalah simbolik mengangkat sesuatu syiar yang berbangga dengannya. Sebagai Muslim tidak ada kebanggaan kepada syiar yang kufur. Sabda Nabi dalam sebuah hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir